Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan ialah 179 hari yang lalu iaitu pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor ialah sebanyak 7 kes. 280 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 7,588 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 339 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 69,327 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Status vaksin influenza di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan yang kementerian tersebut menyedari akan laporan media mengenai kes kematian di Republik Korea berikutan program imunisasi secara besar-besaran di negara berkenaan. Agensi Pencegahan dan Kawalan Penyakit Korea KDCA telah menyiasat perkara tersebut dan melaporkan tidak ada kaitan langsung antara kes kematian dan penggunaan jenama-jenama vaksin influenza yang terjejas. Kebanyakan kes kematian membabitkan mereka yang dalam lingkungan umur 70-an dan 80-an. Otopsi yang dijalankan menunjukkan kes kematian adalah akibat keadaan masalah kesihatan yang kronik dan serius seperti penyakit kardiovaskular dan vaskular cerebral. Negara Brunei Darussalam pada ketika ini mengimport dan menggunakan vaksin dikenali sebagai Vaxigrip Tetra yang dikeluarkan oleh Sanofi Pasteur Perancis iaitu salah satu jenis vaksin influenza yang digunakan di Republik Korea. Vaksin berkenaan digunakan di Republik Korea dan tidak diedarkan di negara-negara lain termasuk di negara ini. Setakat ini, tiada laporan mengenai kes kematian yang dikaitkan dengan vaksin influenza di negara Brunei Darussalam. Program vaksinasi influenza menyediakan perlindungan ke atas virus influenza bermusim dan berkesan dalam mengurangkan risiko komplikasi dan kematian disebabkan oleh influenza. Ini khususnya bagi kumpulan-kumpulan yang mudah terdedah seperti golongan warga emas, muda, wanita mengandung dan mereka yang mengalami penyakit yang sedia ada. Pada masa ini, pihak berkuasa kesihatan Korea tidak menggantungkan program vaksin selesema negara itu dan terus memantau serta menyiasat perkara tersebut. Kementerian Kesihatan negara ini juga akan terus memantau secara lebih dekat akan situasi ini dan berhubung dengan pihak yang berkenaan serta pengeluar vaksin. Berdasarkan maklumat terkini dan maklum balas dari Pejabat Pasifik Barat Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Kementerian Kesihatan negara ini memutuskan bahawa tidak ada keperluan bagi menghentikan penggunaan vaksin Vaxigrip Tetra di negara ini. Orang ramai perlu terus mendapatkan program vaksinasi influenza khususnya bagi kumpulan yang mudah terdedah. Orang ramai dinasihatkan untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa kesihatan jika mempunyai sebarang alahan kepada telur ayam sebelum menerima vaksinasi mereka atau mempunyai reaksi alahan atau kesan sampingan disebabkan oleh suntikan vaksin influenza sebelum ini. Orang ramai digesa untuk mendapatkan nasihat daripada doktor jika timbul sebarang keraguan. Kementerian Kesihatan akan terus memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perkembangan baharu situasi vaksin influenza global. Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani merupakan platform alternatif bagi memasarkan hasil produk pertanian para pengusaha dan peladang tempatan dalam usaha untuk mengukuhkan lagi sektor pertanian di negara ini. Minggu ini, gerai jualan juga dimuatkan dengan penjualan produk hasil industri perikanan. Ia adalah bersempena dengan Hari Peladang, Penternak, Petani dan Nelayan yang sambutannya diadakan setiap 1 November. Pasar Kitani diadakan di kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Program Anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan kolaborasi bersama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pasar Kitani diadakan setiap minggu bertujuan untuk menjual hasil daripada pengusaha tempatan yang mana semua produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha tempatan dan dalam sama-sama meraihkan sambutan Hari Peladang, Petani, Peternak dan Nelayan yang mana diadakan pada setiap 1 November. Alhamdulillah, respon kepada pasar Kitani sangat menggelakkan, di mana ada masanya mencapai catatan kami dalam almost 2,000 sehari, di mana jualan itu diadakan dari pukul 6 ke pukul 11. Alhamdulillah, it's a good way to introduce local products that local businesses and also other companies yang mau mencuba exposekan mereka punya produk. It's a good chance lah, and hopefully we can grow more for this type of event untuk memajukan bisnes-bisnes lokal. Yang kami jual pada ujung minggu ini seperti salada, labu air, bayam Brazil dan lada hidup dan sebagainya lah. Kami koperasi kegabungan peladang-peladang tempatan menjadikan satu koperasi untuk berjual bersama. Dari minggu ke minggu semakin meningkat dan mendapat sambutan yang lumayan. Membersihkan persekitaran pantai antara matlamat aktiviti perkelahan yang disertai 50 ahli kumpulan bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin, EHBG dan isteri mereka. Aktiviti diadakan pagi tadi di Pantai Muara. Ikut serta Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebelum memulakan kempen membersihkan persekitaran pantai, rombongan tersebut mengadakan acara sinam robik untuk memanaskan badan dan meningkatkan fungsi kecergasan agar kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar. Bagi memeriahkan lagi suasana riadah perkelahan, ahli-ahli EHBG dan EHBG Ladies mengadakan beberapa kegiatan termasuk acara-acara sukan. Meletakkan Rasulullah SAW di tempat paling tinggi setelah mencintai Allah antara pengisian tazkirah di Kampung Merangking semalam. Ikuti laporan lanjut mengenainya seketika nanti. Kumpulan Dikir Firdaus dan Kumpulan Mawaddah Warahmah masing-masing menjuarai kategori dewasa lelaki dan dewasa perempuan dalam pertandingan Dikir Syarafil Anam, anjuran ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Danau dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Pertandingan sempena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW berlangsung di Masjid Kampung Danau Tutong pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ia bertujuan mengukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung serta jemaah masjid ke arah menjadikan masjid bukan sahaja sebagai tempat untuk beribadah, malah sebagai institusi pembelajaran, pendidikan dan melaksanakan apa jua kegiatan sosial dalam memakmurkan dan mengimarahkannya. Rombongan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama bagi daerah Blaid dan Mu'alaf mengadakan majlis zikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW di Balai Ibadah Kampung Merangking. Beberapa keistimewaan yang ada pada diri Baginda SAW ialah
Rombongan diketuai oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abu Bakar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Tazkirah bertajuk Sungguh Engkau Insan Istimewa disampaikan oleh Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang, Pegawai Pusat Dakwah Islamiah, yang antara lain pengisiannya menempatkan baginda Rasulullah di tempat yang paling tinggi di hati kita sebagai umat Islam setelah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis diselajurkan dengan penyampaian wakaf Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya. ...23 buah keluarga mu'alaf yang memerlukan di kawasan pedalaman daerah Tutong pagi tadi menerima sumbangan daripada infak jariah berupa makanan asasi. Penyerahan sumbangan diadakan di Kampung Lamunin dan Kampung Kuala Ungar, Tutong. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dr. Hajar Rohanita binti Haji Yaakob, Ketua Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Sumbangan yang dihulurkan bertujuan membantu meringankan beban dalam menampung keperluan seharian. Sumbangan dikendalikan bersama oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf dan Unit Dakwah Daerah Tutong dengan kerjasama Kumpulan Amal Jariah dan Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei. Pertubuhan Warga Mas Brunei petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Tahlil. Majlis tersebut berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang dipimpin oleh Awang Haji Abdul Hakim bin Haji Muhammad Yassin, Ketua Biro Keugamaan selaku penasihat Majlis Khatam Al-Quran dan Bertahlil Warga Mas 2020. Majlis diteruskan dengan bacaan surah ayat-ayat lazim bermula dari surah Ad-Duha sehingga surah Al-Masad dan diikuti dengan tahlil. Majlis disertai lebih dari 100 orang peserta. Salah satu pelaburan terbaik bagi kesihatan mental ialah dengan meningkatkan kefahaman dan kesedaran mengenainya. Bengkel Kesihatan Mental bagi pelatih Anjuran Persatuan Perubatan Brunei bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai cara untuk menangani isu tersebut. Bengkel yang disertai oleh kira-kira 50 orang diadakan sempena Hari Mental Kesihatan Mental Sedunia. Ia bertujuan berkongsi maklumat serta nasihat mengenai kesihatan mental. Bengkel sehari ini diadakan di Pusat Perempuan dan Kanak-Kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saliha. Just in case we did a survey of internal medical staff. Meskipun pandemik COVID-19 memberi impak kepada industri pelancongan termasuk di negara ini, namun industri pelancongan masih terus berkembang dengan adanya pelancong tempatan menerusi pakej-pakej pelancongan dalam negara yang semakin diminati. Lawatan ladang tempatan yang ditawarkan oleh Darussalam Holding Sdn Berhad dengan tujuan mempromosikan produk-produk tempatan sekaligus meningkatkan pelancongan dalam negara mendapat sambutan orang ramai. Pakej tersebut ialah membuat lawatan ke beberapa tapak perusahaan pertanian dan agri makanan di daerah Brunei dan Muara. Lebih 70 peserta pakej lawatan ladang tempatan memulakan lawatan ke syarikat Riza Foodlana Farming yang bertempat di kawasan kemajuan pertanian Kulapis. Syarikat berkenaan merupakan perusahaan ternakan ayam pedaging yang menggunakan teknologi reban tertutup. Rombongan mendengarkan perkongsian oleh Pengiran Haji Haris bin Pengiran Duraman, pemilik syarikat Riza Foodlana Farming mengenai perjalanan beliau menjadi seorang usahawan. Para peserta juga melawat Grain Farm Farm Sdn Berhad bertempat di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei. Syarikat ini diuruskan oleh Muhammad Zaraini bin Haji Muslim dan telah mula bergiat pada tahun 2018 dengan aktiviti perusahaan tanaman cendawan. Syarikat Grain Farm Sdn Berhad telah memasarkan produk mereka ke beberapa buah pasar raya di negara ini.
Hampir 6 bulan, negara Brunei Darussalam tidak mencatatkan sebarang kes jangkitan tempatan COVID-19. Di sebalik keadaan terkawal dari wabak tersebut, namun kesannya masih dirasai sehingga kini. Kemunculan virus itu juga telah mengubah rutin kehidupan kita sehingga kita perlu membudayakan norma-norma baru dalam kehidupan hari ini. Impak COVID-19 kepada rutin kehidupan masyarakat itu cuba diketengahkan oleh sekumpulan pelajar melalui dokumentari mengenai keadaan negara berhadapan wabak pembunuh itu. Ikuti butiran lanjut mengenainya bersama kru Mojo RTB News. One of the local business in Brunei Darussalam dan persekitaran pada setiap masa. Dokumentari Time in Pandemic dan COVID-19 and Economy in Brunei Darussalam, terbitan sekumpulan pelajar Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS ini, cuba mengetengahkan pelbagai peristiwa, cabaran dan impak COVID-19 di negara ini. This documentary is basically to spread awareness on how it affected a lot of people, and we should recognize that struggle. We interviewed a kitchen helper, a student from a local high school, a foreign worker who's not from Brunei, and then a Bruneian who actually were in Pakistan during this pandemic. We try to inform the viewers about the prevalence of COVID-19 as well as its business in Brunei Darussalam, where we talk about nowadays because of COVID, all business we see for years and years now closed down. Sometimes, and then it's kind of shocking. Kerjasama padu dari pelbagai pihak, termasuk agensi kerajaan dan bukan kerajaan, membolehkan negara dapat membendung COVID-19 dengan begitu berkesan. Dokumentari ini mengajak penonton untuk merenung sejenak pelbagai peristiwa yang berlaku sepanjang COVID-19 yang mungkin boleh menjadi ristaan sepanjang zaman. A documentary about COVID-19 is something that we can look back one day, to understand how it was before. So I hope that people can take this pandemic seriously and be cautious of yourself. Penerbitan dokumentari ini bukan sahaja sebagai bukti akan kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap cabaran yang dihadapi negara. Bahkan, ia secara tidak langsung juga menunjukkan kesediaan masyarakat dalam sama-sama menempuh apa jua cabaran. Untuk mengikuti kedua-dua dokumentari tersebut, orang ramai boleh menontonnya di laman YouTube KIGS Campus Radio. Aziz Ahmad melaporkan untuk berita RTB.